So apa tu fungsi dan persamaan kuadratik? Okay, so kita tengok. Okay. Pulau Warisan terletak di Kuala Terengganu. Cikgu gunakan bahan PowerPoint ni semua yang sama dalam buku teks lah. So kalau awak ada buku teks, okay, awak boleh rujuk buku teks awak sekarang. Dah dapat buku teks kan? Okay. Okay, Pulau Warisan terletak di Kuala Terengganu. Ini pulau siapa pernah pergi? Saya tak pernah pergi lagi. Okay, dekat pulau ni waktu malam dia penuh dengan cahaya. So dalam banyak-banyak ada satu jambatan. Okay, jambatan dia namanya Crescent Moon Bridge. Maksudnya bentuk bulan sabit lah. So dia kata jambatan ni ada ciri-ciri matematik. Okay, ada ciri-ciri matematik. So dekat buku teks awak tu dia ada bagi, dan awak boleh pergi link lah untuk tahu Pulau Warisan tu di mana, apa yang istimewa yang ada. So disebabkan kita dah lewat, jadi kita tak pergilah ke site tu. Saya dah bagi link dah ni. Okay, takut tak sempat. Okay. Bentuk dia bentuk curve. Curve bentuknya bulan sabit. Okay, kita tengok. Kemudian dalam buku teks awak juga ada dia paparkan Al-Khawarizmi ni. Okay, bapa algebra. Dia seorang ahli matematik beragama Islam. Okay, kalau awak pergi surau baru kita dekat tingkat atas, dekat pintu tu ada ditampal siapa Khawarizmi tu sebenarnya. Yang warna brown ni yang ada bertulis dalam buku teks awak. Yang biru ni jika awak scan QR code yang buku teks awak sediakan tu. So saya highlightkan warna merah tu. Dia terlibat secara langsung dengan persamaan kuadratik ni. Okay. Okay, seterusnya kita masuk kepada isi pelajaran hari ini. Fungsi dan persamaan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Okay. Masa minggu lepas, cikgu ada bagi latihan yang mana satu persamaan kuadratik, satu pemboleh ubah dengan bukan. Okay. Kalau kita tengok gambar yang ada kat paparan ni adalah gambar pemain bola sepak sedang menyepak bola. Ada 5 biji bola tu. 5 biji bola tu adalah pergerakan. Okay. Pergerakan bola tu. Daripada bawah tanah, dia tendang sampai bola tu jatuh balik ke permukaan. So hasil yang terbentuk adalah berbentuk curve ataupun melengkung. Okay. So dah ada 2 benda melengkung yang kita cerita. Tadi bentuk jambatan, sekarang bentuk bola tu bergerak. Pergerakan bola. Ayat dia ni, pernahkah anda melakar gerakan sebiji bola yang ditendang oleh seorang pemain seperti yang ditunjukkan dalam gambar raja di sebelah. Bentuk gerakan ini dikenali sebagai bentuk parabola. Okey, masa tingkatan 3, tingkatan 2, kalau masih ingat saya ada bagi kertas graf, awak ada lukis graf garis lurus, awak ada lukis graf bentuk U, bentuk N melengkung, ada bentuk kubik, bentuk S. So yang X kuasa 2 tu dia melengkung. So graf itu kita panggil dia berbentuk parabola. Okay. Tahukah anda bentuk parabola ini mempunyai persamaan sendiri seperti garis lurus. So sebelum ini kita dah lukis graf kan. Okay. So apa yang kita nak belajar hari ini, mengenal pasti dan menerangkan ciri-ciri ungkapan kuadratik dalam pemboleh ubah. So kalau kita dapat apa itu ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah, kita boleh describe apa ciri-cirinya. Okay. Okay, seterusnya. Okay.
mengenal pasti dan menerangkan ciri-ciri ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Ini dalam buku teks ada. Okey. Berdasarkan jadual langkah 3, dia ada bagi jadual kat situ. Masukkan semua ungkapan satu demi satu dalam perisian geometri dinamik di bawah. Okey. So yang pertama dia bagi X kuasa 2 tambah 4X tambah 1. Yang kedua X negatif 2 tolak 1. Yang ketiga negatif 2X kuasa 2 tolak 2X tambah 5. Awak boleh scan QR code ni 5X tambah 4. Buku teks sekatan 4 ni dia banyak guna QR code. Okey. Kita tengok sekejap. Saya macam dah readykan ni. Okey. Inilah yang kalau kita scan tadi. Nampak Suara saya masih jelas Jelas cikgu. Okey, desktop cikgu pun nampak Okay. Nampak. Kita test yang pertama. Okey. Kita ambil ini. Dalam dia kita letak X. Okey. X kuasa 2 tambah. Okey, tak boleh pakai tambah tu. Okey. Tambah, dia kena pakai tambah dia. Okey, tambah 4X. 4X tambah 1. Okey. Awak tengok paparan sebelah. Ini graf dia. Okey. Awak tengok jika X kita kuasa 2, graf kita, parabola kita, saya panggil graf senyum. Graf senyum ni. Graf parabola senyum. Jika X-nya positif, grafnya senyum. Okey. Positif 1 ni dia dekat paksi Y ni, dia graf ni potong dekat nombor 1. Okay. 4X ni nanti saya bagi tahu Okey. So kita tengok yang kedua. Kita tukar. Jadi negatif X. Okey. Negatif X. Okey, salah. Negatif X kuasa. Ini dalamnya X. Okey. Power dia ni ada negatif. Okey. Sebelah dia tolak 1. Okey. Jika X-nya jika kuasa bagi X-nya ialah negatif, tak jadi graf kuadratik kita. Okey. Tak jadi graf parabola kita. Okey. Jadi kuasa tak boleh dalam negatif. Dia mesti positif je. Okey, kita tengok lagi. Okey. Negatif 2X. Negatif 2X. Negatif 2X. Okey, negatif 2X. Okey, tolak 2X. Tolak 2X. Tambah 5. Okey. Negatif 2X jadi berubah juga Kita semula. Okey. Kita bagi clear balik. Sepatutnya dia berbentuk Okey. Negatif 2 X. Okey. Tolak 2X. Okey. Tambah 5. Betul. Okey. Ingat tadi yang pertama, siapa ada buku teks, buka buku teks. Yang pertama, X kuasa 2. Dapat graf senyum.
sebab X-nya positif. Kemudian yang kedua, X okey. Cikgu ni tadi. Okey. Kemudian yang kedua, persamaan yang kedua X-nya kuasanya negatif. Bila negatif tak terbentuk bentuk parabola tu. Okey. Kemudian yang ketiga, X kita negatif. Maksudnya ada nombor di depan dia, negatif 2. Tapi X-nya kuasanya masih positif lah. So, bila negatif, graf kita parabolanya terbalik. So, saya panggil graf masam. Okay. Jika positif X tu, nilai depan X positif, graf kita graf senyum. Jika nilai nombor yang berada di depan X tu negatif, graf kita graf terbalik, parabola terbalik, graf masam. So, saya lebih senang, lebih suka nak faham graf faham pula. Graf senyum, graf masam. Okay. Kemudian, yang hujung yang tambah 5 ni, tempat dia potong kat paksi Y. Okay, ini paksi Y. Okay, ini paksi Y. So, graf parabola ni potong dekat 5. Sebab tu tambah 5. Okay. Tambah 5. Yang tengah ni nanti saya terangkan. Okey. Kita test lagi yang keempat. 5x tambah 4. 5x tambah 4. So, kita dah belajar sebelum ni, jika x tu tak ada kuasa, dia adalah graf linear, iaitu graf garis lurus. Okay. So, kita patah balik ke kita punya PowerPoint. Okay. So, dia kata kat sini, dia tanya bentuk graf. So, tadi bentuk graf kita. Okay. Saya guna. Okay, saya harap nampak lah. Okay, so kita gerakkan sini sikit lah. Bolehlah sini. Okay, jika X dia kuasa 2, positif, graf kita senyum. Bolehlah. Okay, graf kita senyum. So, kalau dia berbentuk macam ni, okay, mulalah. Okay, so saya buat paksi X, paksi Y dulu . Ini paksi X, ini paksi Y. Okay, awak tengok dia hujung sekali tu. X kuasa 2. Allah. Bolehlah. Okay, sini X, sini Y. Okay, dia bagi X kuasa 2 tambah 4X tambah 1. Okay, perhatikan yang belakang sekali. Okay, dia kat 1 dekat paksi Y. So, graf kita adalah graf senyum. Graf senyum tu lalu kat 1 ni. Dia berbentuk senyum macam tu. Okay, boleh? Okay. Seterusnya, kita tengok graf yang B. B dia bagi X negatif 2 tolak 1. Tadi kita dah test guna yang online punya tu. So, dia tak membentuk bentuk graf masam ataupun senyum jika kuasanya negatif. Okay. So, tak boleh lah. Dia bukan graf parabola. Okey, kita tengok yang nombor 3. Negatif 2x kuasa 2 tolak 2x tambah 5. Okey, so ini boleh bentuk graf parabola. Sebab x-nya kuasanya lambat .
Okay, X kuasa 2-nya masih positif. So, dia masih boleh membentuk graf parabola. Okay, so kalau kita lukiskan dia, belakang ni ada tambah 5. Bermaksud dekat paksi Y 5. Okay. Okay, so ini negatif. Depan ni negatif. Bila negatif, dia graf masam. So, dia akan daripada bawah, naik atas, lalu 5 dan turun bawah. Okay. Matematik silibus baru ni start tahun lepas. So, masa ujian 1, ada keluar soalan ini, dia bagi persamaan, dia minta awak lukiskan graf, lakar macam ni. So, awak kena tahulah. So, ada juga soalan, dia bagi gambar. So, dia pilih A, B, C, D. Mana satu dia punya jawapan. Nah, kena ingat hari tu saya dah terangkan masa sesi pertama kita, matematik kita ada objektif, ada kertas 1, kertas 2. Boleh datang dalam kertas 1 dalam bentuk ABCD dan boleh juga datang dalam bentuk kertas 2. Okey? Okay. Kita tengok seterusnya, banyak betul lah mesej lalu pagi-pagi ni kat sekolah. Okey. Kita tengok yang seterusnya. Okay, kita tengok bentuk graf ni. Belah ni dia kata apa? Koordinat titik paling rendah atau paling tinggi jika ada. Okey. Okay, kita tengok. Okay, kita tengok yang D. 5X tambah 4. So, 5X tambah 4. X-nya tak ada kuasa kan? 5X tambah 4. X-nya ni tak ada kuasa 2. Jadi, dia adalah graf garis lurus. Okay, kita tengok yang E. 3X kuasa 2 tolak 2. Okay, ini ada X kuasa 2. So, dapat bentuk graf kuadratik. So, bila dapat bentuk graf kuadratik, graf parabola, kita tengok nombor depan dia. Nombor depan dia positif. Bila positif, okay, so kita bentukkan paksi. Lambat sikit paparan ni. Saya dah separuh, dia baru terkeluar. Okey, tengok yang saya tekan ni, ia terletak dekat negatif 2 paksi Y. Negatif 2 paksi Y. Okey, kemudian depan dia ni positif. Bila positif, dia adalah graf senyum. Bila graf senyum, daripada atas sebelah kanan, turun bengkok pula tak apalah. Turun bawah, naik atas. Okay. So, ini graf senyum. Ini graf kuadratik. Dia potong dekat negatif 2. Okay. Dia potong dekat negatif 2. Okay. Okay, kita tengok yang seterusnya. Negatif 2X kuasa 2 tambah 4X. Negatif 2 tambah 4X. Cuba kita tengok dekat parabola kita ni. Okay. Negatif 2 X dan X. Okay. Kemudian tambah 4X. Okay. So, dia berbentuk graf masam sebab negatif
nombor yang berada depan X tu negatif. Dan dia 4X. 4X. So, kalau awak lihat dekat rajah ini, dekat graf ini, dia memotong dekat kosong. Pak CY-nya kosong. Pak CY-nya kosong. Let's view. So, dia bentuk macam ni. So, dia potong dekat kosong. Asam. Sebab belakang ni tak ada nombor. So, pintasan dia kosong lah. Okey. Boleh? Jadi, kalau awak nak cuba sendiri pun boleh. Dekat buku teks awak tu dia sediakan QR code tu. Imbas QR code, awak boleh test. Masuk je apa-apa. Lebih mudah guna komputer lah. Laptop ke desktop. Handphone ni saya tak pernah pula. Tapi mungkin boleh jugalah. Cuma paparannya kecil nanti. Okey. Jadi daripada kita cuba tadi, kita dapat simpulkan jika X-nya ada kuasa 2, dapatlah kita hasilkan graf parabola. Jika X tu kuasa 2-nya negatif, dia tak akan membentuk parabola. Okey? Dan ada orang nak masuk. Dan jika kuasa X-nya tak ada kuasa, dia tak membentuk graf parabola. Dia akan jadi graf garis lurus. Okey. Kemudian bila X-nya dah kuasa 2, dah confirm itu adalah graf parabola, graf kuadratik, kita kena check pula nombor yang berada di depan X tu. Okey. Jika nombor tu positif, graf kita berbentuk senyum. U. Jika nombor yang berada di X kuasa 2 tu negatif, macam soalan C, dia akan berbentuk masam. Graf masam. Kemudian, yang hujung dia tu menunjukkan dia pintas di mana. Pintasan dekat pasi Y tu, macam A tu dia lalu dekat nombor 1. Pintasan tu dekat dia lalu lah. Macam C, dia lalu dekat 5. Paksi Y. Saya harap faham lah. Dia tanya koordinat paling rendah, paling tinggi. Jika ada. Kita tengok. Seterusnya. Perbincangan. Graf suatu ungkapan kuadratik ialah berbentuk curve. Ini kita panggil graf senyum ni graf positif. Graf kuadratik yang positif atau yang negatif, parabola negatif, mempunyai satu titik paling tinggi atau satu titik paling rendah. Ungkapan yang manakah merupakan ungkapan kuadratik? So yang tadilah. So kita nak tahu mana satu titik paling tinggi, mana satu titik paling rendah. So, titik paling tinggi, paling rendah ni, kita panggil titik maksimum. Yang atas ni. Kalau ini kita panggil titik maksimum, kalau ini kita tukar jadi positif, ini kita panggil titik minimum. Minimum paling rendah, maksimum paling tinggi. Mana saya lupa poin. Seterusnya. Ungkapan kuadratik dalam satu pemboli ubah ialah ungkapan yang kuasa tertinggi, pemboli ubahnya ialah 2. Ni repeat balik lah. Kuadratik tu dia mesti AX kuasa 2 tambah BX tambah C. A tu nilai lah, B pun nilai, C pun nilai. Ni bentuk ungkapan kuadratik. Dengan keadaan A, B dan C ialah pemalar. X ialah pemboli ubah. Pemalar tu nombor lah. Pemboli ubah tu kekal X lah.
Boleh juga guna Y, guna B, guna C. Tetapi biasanya memang kita guna X lah dalam matematik. Kat mana saja awak pergi. Okay, kita tengok kat bawah ni dia tertutup pula. Yang mana satu merupakan ungkapan kuadratik. Yang pertama, X kuasa 2 tambah 2X tolak 1. X-nya kuasa 2, X-nya saja dan C. Dia pemalar. So yang pertama ni adalah ungkapan kuadratik. Yang kedua, dia ada kuasa 2. Dia ada Y. Tapi tak ada C. Yang kedua ni, kuasa 2, M sahaja, nombor, kuasa 2 dan nombor. Okey. Okey, kita tengok. Selain X, huruf lain juga boleh digunakan sebagai pembuli ubah. Macam saya cakap tadilah, kita boleh letak P, boleh letak R, apa sahaja nak. Tetapi dah kelaziman kita gunakan X dalam ungkapan kuadratik. Okay. Contoh, awak pergi sekolah, biasa pakai kasut sekolah. Takkan pakai selipar Jepun kan? Boleh juga pergi pakai selipar Jepun. Kan? Tak salah. Tapi dah kebiasaannya pakai kasut dan itu undang-undang sekolah. So, kita ikutlah. Okey, nilai pemalar ni nombor. Nombor B dan C boleh sifar. Okay, kita tengok yang tadi. Yang atas warna pink tu A X kuasa 2 tambah B X tambah C. Dia kata apa tadi? B dan C boleh sifar. Bermaksud kalau dia bagi 2X kuasa 2 pun dipanggil ungkapan kuadratik. Boleh sifar. Contoh dekat yang paparan depan kita ni yang negatif Y kuasa 2 Okey. Kita seterusnya. Tentukan sama ada setiap ungkapan berikut merupakan ungkapan kuadratik dalam satu pembuli ubah ataupun bukan. Ini yang quiz yang saya bagi hari tu ada yang jawab, ada yang tak jawab. So benda ni ada dalam buku teks awak, saya screenshot sahaja. Kita tengok yang pertama. 2X kuasa 2 tambah 5 ialah ungkapan kuadratik dalam satu pembuli ubah. Nak tahu dia ungkapan kuadratik, X yang pertama tu dia ada kuasa 2. Satu pembuli ubah maksudnya digunakan X sahaja. Tak ada huruf lain. Okay, kita tengok B. B bukan ungkapan kuadratik. Kawan kita baru masuk tak apalah. Okey, B bukan ungkapan kuadratik sebab X-nya kuasa 3. Dia kena X kuasa 2 juga baru ungkapan kuadratik. C X-nya kuasa 2 betul. Tapi huruf dia gunakan lebih daripada 1. Ada Y kat situ. Kalau dia nak guna Y, Y semua. Kalau nak guna X, X semua. Jadi C bukan ungkapan kuadratik, slide-nya kat tengah-tengah tu. Yang 2Y tu. Kita tengok D. Adakah D ialah ungkapan kuadratik? Ya. Tadi kan kita dah cakap yang tengah dengan yang belakang, B dengan C boleh kosong. Jadi ini yang A sahaja yang ada nombor dan kuasa. So dia adalah ungkapan kuadratik, lagipun huruf tu kuasa 2. Nombor kat depan tu tak kisah perpuluhan ke pecahan ke. Okay. Janji ada M kuasa 2 tu. Okay, kita tengok E. 2X kuasa 2 betul. Tapi yang tengah-tengah tu dia kuasa 2 juga. Walaupun pecahan tak ada masalah sebenarnya. Kalau 3 per X. Tetapi dia 3 per X kuasa 2. Patutnya kuasa 2 tu yang depan sahaja. Yang tengah-tengah tak boleh kuasa 2. So dia bukan ungkapan kuadratik. Okay, kita tengok F. F X kuasa 2 betul. Tapi
Yang tengah-tengah tu dia ada kuasa setengah pula. Kuasa 1/2. Bukan nombor bulat. Dia kena kuasa 1 saja, kena X sahaja. So dia bukan ungkapan kuadratik. So faham yang mana satu ungkapan kuadratik, mana satu bukan ungkapan kuadratik, satu pun boleh ubah. Okey. Kita tengok praktis kendiri 1.1a. Habis kelas nanti, saya nak awak buat 1.1a ni, nombor 1 dan nombor 2 dalam apa Awak ada buku tak lagi? Okay, kalau ada buku, buat dalam buku. Kalau buat dalam A4 ni, saya takut bersepah nanti. Nanti kalau naik sekolah, saya nak benda ni. Siapa yang nak buat dalam A4, saya benarkan. Tapi awak masuk dalam file lah. Tulis tarikh hari ni. Hari ni berapa bulan? Saya tak tahu dengar ke tak orang ni. Hidup ke? Okey. Hari ni 27 cikgu. 27 Okay, terima kasih. Okey. Tulis nama, tulis tarikh. Kemudian awak tulis jawapan saja. Tulis jalan kerja saja dan snap. Snap dan send kat cikgu. Macam biasalah send. Send tu untuk bukti dan insyaAllah saya tanda dan saya send balik pada awak. Macam yang lepas lah saya buat. Okay. Ingat hantar. Saya minta selewat-lewatnya 10 malam. Okay, kerja rumah saya minta kalau boleh siap 10 malam lah. Seandainya tak siap juga, esok boleh, lusa boleh. Tapi jangan sampai jumpa kelas yang berikutnya lah. Bila jumpa kelas yang berikutnya, nanti dah banyak sangat. Cikgu nak tanda tak sempat tu yang jadi cikgu tak tanda. Bila awak tak buat, cikgu tak tanda, tak tahu awak faham ke tak. Okey, kita balik pada soalan kita. Okay, kita tengok nombor 1. Tentukan sama ada setiap ungkapan berikut merupakan ungkapan kuadratik atau bukan. A. Siapa nak jawab A? Ya atau bukan? No. Siapa tu? Tak tahu Cikgu paparan skrin ni tak nampak awak. Okey, yang pertama ya. Sebab dia X kuasa 2. Dan yang tengah-tengah yang ada X tu kosong. Memang boleh. Dan negatif 5 ni yang C. Dia A, B, C. A depan, B tengah, C kat belakang. Okay. B. B bukan. Sebab apa? Dekat B dia ada negatif kuasa 2. Bagus. Siapa tu? Saya cikgu Hashimi. Ini. Okey, betul. Sebab tengah-tengah tu dia ada kuasa negatif 2. Okey, C. Betul ke tak? Bukan. 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 Sebab dia ada 2 pemboleh ubah. Okey, bagus. Dia ada pemboleh ubah. Siapa tu? Indah. Siapa tu yang cakap tu? Syazaminda. Syazaminda. Cikgu desktop cikgu ni, cikgu paparkan cikgu punya slide. Cikgu tak nampak awak. Okey, D. Betul kan? Sebab betul. Dia X ni kuasa 2, B nya kosong, C nya kosong.
Okay, E? Bukan. Bukan sebab X kuasa 3. F? Bukan. Bukan sebab X-nya kuasa setengah. Patutnya kuasa 2. G? Ya ke tak? Tak confirm? Okay, saya salin dulu. Kita tengok dekat graf kita. Betul ke tak? Okay, kita kumpul yang ini. 1 per X kuasa 2 tambah 4X tolak 1. Okay, kita tengok H dulu. G kita simpan kejap. H. Betul kan? Okay. Kuasa 2. B-nya P sahaja. C-nya nombor. Okay. I ni awak kena buka persamaan ini. N tolak 2. So, N darab N kuasa 2. N darab negatif 2, negatif 2N. So, bila awak buka, okay, cikgu tunjukkan, okay, yang tadi. N tolak 2. Awak kena buka dulu. N darab N kuasa 2. N darab negatif 2, negatif 2N. So, ini kuasa 2. Ini X sahaja. Kemudian, kita punya belakang ni C-nya kosong. So, betul lah menepati syarat. Okay. So, kita tengok yang tadi. Kita cuba buktikan. Okay. 1 per mana pecahan? Satu. Tak ada simbol pecahan pula kat sini. Okay, tak apa. Sekejap. 1 per. Okay. Macam ni lah. Kurung dulu. 1 per. 1 per X. Ini letak X. Okay. 1 per X kuasa 2 tambah 4X. Okay. Tambah 1. Tolak. Tolak 1. Okey. Saya kecilkan graf kita ni. Okey. Jadi, nombor depan ni, dia tak boleh dalam bentuk pecahan. Okay. Try kita buka kurungan dia. Satu per X kuasa 2 tambah 4X tolak 1. Graf dia jadi macam ni, Wak. Jadi, tadi G ni bukan ungkapan kuadratik. Okay, seterusnya. Okay. Semua ungkapan kuadratik boleh ditulis dalam bentuk AX kuasa 2 tambah BX tambah C dengan keadaan A tak boleh kosong. Maksudnya nombor yang depan tu mesti ada X kuasa 2. Okay, ini repeat balik lah sebenarnya. Okay, ini pun sama. Okay, dia kata kita nak tahu nilai A, B dan C. Ini periksa pun pernah keluar ni. Dia bagi 2X kuasa 2 tolak 3X tambah 1. Dia tanya A apa, B apa, C
apa? Okay. So, kalau dia bagi 2X kuasa 2 tolak 3X tambah 1. So, A kita ialah 2. B kita ialah negatif 3. C kita ialah 1. Boleh Senang je lah ni. Okay. Kalau dia bagi 2X kuasa 2 tolak 4. A kita ialah 2. B kita tak ada. C kita ialah negatif 4. Yang tengah tu tak ada. Dia ada negatif 4 je. Okay, senang lah ni Cikgu tak payah ni lah. Okay. Seterusnya. Ini nombor 2. Tadi nombor 1. Ini nombor 2. Tentukan nilai. Contoh A. Nilai A ialah 2. B ialah negatif 5. C ialah 1. B, A dia berapa? Siapa boleh jawab? 1. 1. B dia? Negatif 2. Negatif 2. Okay. Kawan lain boleh respon juga Okay, C, A dia 2. B dia tak ada. C dia 1. D, A dia negatif 1/2. Okay. B dia 4. E ni awak kena susun semula. Okay, kena susun semula. Okay, so dia bagi 1 tolak X tolak 2X kuasa 2. Okay. Okay, so ini adalah negatif ni milik belakang negatif ni pun milik. Okay, negatif ni milik ni. Negatif milik X. Negatif ni milik sini. Okay, ini rumah dia. So ini A, ini B, ini C. So kalau awak tak nak tulis sebalik pun tak apa. Cuma awak tahu lokasi dia di mana. So A ialah negatif 2. B ialah negatif 1 sebab negatif X. C ialah 1. Okay, boleh kita kena susun balik benda ni. Baru kita dapat nilai. Okay. Okay. F nilai A nya 4. G nilai A nya 1. Nilai B nya 3/2. C negatif 4. H A nya 1/3. B tak ada. C negatif 2. Okay. Yang nombor yang I ni pun sama I ni kita kena buka. Okay. So 2R tolak 3. 2R tolak 3. Okay. Darabkan 2R darab R, 2R kuasa 2. 2R darab negatif 3, negatif 6R. So belakang tak ada. Jadi A kita ialah 2. B kita ialah negatif 6. C kita tak ada. Okay. Boleh Okay. Saya ingat itu sahaja untuk pagi ni. Dah 8.30. Sebab saya rasa ada cikgu lain lagi lepas ini. Siapa yang baru masuk kelas ni, nanti cikgu share jadual semula lah. Okay. Kemungkinan besar bila awak dah dapat kelas yang betul ni, jadual akan dapat jadual baru sebab jadual yang ada ni adalah jadual subjek asas je, subjek teras je. Belum masuk fizik, kimia, bio, semua sekali tu. Okay. So hari ni kita belajar tentang
So hari ni kita belajar tentang apa? Ungkapan kuadratik, bentuk graf. Graf tu graf positif jika dia senyum. Okay. Kemudian kalau negatif, grafnya berbentuk masam. So nak tahu dia ungkapan kuadratik satu pun boleh ubah ataupun bukan. Kemudian kita belajar nak tahu nilai A, B dan C dalam ungkapan kuadratik. So next nanti kita akan belajar titik maksimum, titik minimum dan seterusnya. So bab satu ni tak susah mana, senang je. Okay. So itu saja untuk kelas hari ni. Ada nak tanya apa-apa tak? Ingat so latihan hari ni praktis kendiri 1 point apa tadi? Praktis kendiri 1.1a. Buat soalan 1, buat soalan 2. Saya nak dia punya okey, macam soalan 1 ni dia jawapannya ya bukan je. Macam soalan nombor 2 ni A apa, B apa, C apa. Salin jawapan dia je, then awak snap, then hantar pada cikgu. Okay, untuk makluman awak, saya rekod apa yang awak buat. Macam yang lepas-lepas tu pun sama. Siapa yang hantar, siapa tak hantar. Kita ada tempat untuk kita isi markah secara online. Ya, untuk sekolah buat lah. Okey, ada nak tanya apa-apa? Cikgu, Yes. kerja tu tulis jawapan je Ya, tulis jawapan je. Kalau masih ada buku tulis kotak-kotak, awak guna je sambung. Kalau tak ada, pakai kertas apa sajalah. Tapi kertas tu make sure masuk file, nanti naik sekolah bawa.